yang sebelumnya. Oh, Jadi ya, semestinya kan kalau dilihat dari materi kan satu rangkaian ya, full ya gitu ya. betul. Tapi karena waktu yang sangat sempit, jadi kita berganti-gantian, tetapi mahasiswa yang tidak sempat melihat yang perkuliahan satu itu melihat di YouTube, begitu. Rekaman Oh, record-nya di YouTube, ya. Dan begitu selanjutnya. Baik, Pak Dokter Yasid, saya perkenalkan dulu ya, Pak Dokter Yasid ya. Saya buka dulu. oke. Baik, kepada yang terhormat yang telah hadir di sini, Bapak Dokter Yasid sebagai narasumber kita, kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Setiawan, kemudian di sini Ibu Diah ya. Ya, Bapak Ibu dosen pengajar hukum agraria yang telah hadir, kemudian juga kepada para panitia yang telah hadir juga di sini, para panitia penyelenggara 3-in-1 hukum agraria, kepada adik-adik semua, adik-adik mahasiswa semua dari kelas G, kelas dari Prof. Dr. Imam Kuswahyono bersama dengan Bapak Daru. Terima kasih telah hadir, selamat datang. Selamat pagi, saya ucapkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan segala kasih sayang rahmatnya. Kita pagi ini diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk hadir di ruang Zoom ini yang mulia ini, majelis yang mulia ini, untuk menghadiri perkuliahan yang kedua dalam program Visiting Professor 3-in-1 hukum agraria. Baiklah, kalau kemarin minggu kemarin perkuliahan pertama kita telah mendapatkan materi dari Bapak Dr. Yasid tentang sejarah hukum tanah Malaysia, di mana sangat komprehensif diceritakan bagaimana, dan sejarah itulah yang kemudian membentuk hukum yang berlaku di Malaysia, hukum tanah yang berlaku di Malaysia saat ini begitu. Dan kalau kita kaji lebih jauh lagi, dan ini sangat menarik karena sejarahnya itu ya kita kan bertetangga ya, bersama-sama menghadapi sejarah yang panjang, sehingga ada banyak sekali yang bisa kita gali, apa perbedaannya, apa persamaannya. Nah, perkuliahan kita yang kedua kali ini kita akan mendapatkan materi atau ilmu yang bermanfaat insya Allah dari Dr. Yasid, masih tentang hukum tanah Malaysia, yaitu dengan topik asas atau prinsip hukum tanah Malaysia. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan singkat saja kurikulum vitae Dr. Yasid ya, kepada adik-adik mahasiswa yang baru hadir gitu hari ini, maka saya akan bacakan nama beliau, Muhammad Yasid Ahmad, doktor, beliau seorang doktor, beliau adalah pengajar di Fakulti Pengajian Islam. Jadi beliau ini aktif di Pusat Kajian Syariah di Fakulti Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Nah, pengalaman beliau sangat banyak sekali. Beliau merupakan pengajar senior ya, yang sudah banyak yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa di UKM, tentunya juga di fakultas universitas lainnya mungkin yang pernah diberikan oleh Dr. Yasid. Kemudian beliau juga punya banyak pengalaman sebagai pejabat ya di sana, administratif ya, secara administratif. Kemudian beliau juga punya banyak penelitian maupun publikasi. Nah, kita tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Yasid untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Dr. Yasid. Terima kasih Ibu Dr. Arlinda. Jadi saya akan mulakan ya. Sebelum itu saya yang dihormati Bapak-bapak Profesor, ya, dosen-dosen dan juga Pak Setiawan ada ya. Semalam pun, minggu lepas pun dia ada kan. Okay. Ibu Diah, ya. Profesor
ada lagi para panitia, para panitia 3-in-1, dan juga para mahasiswa sekalian. Okey, kita minggu ini adalah minggu yang kedua, pertemuan kita. Jadi pada minggu ini tajuknya ialah prinsip atau asas hukum tanah Malaysia. Saya boleh katakan sebagai asas undang-undang tanah Malaysia. Okey, maksud yang sama. Hukum di sana, di sini undang-undang. Betul, Bu? Ya. Betul, Pak. Betul. Okey. Jadi sebagaimana yang telah saya huraikan, saya telah ceritakan, telah telusuri sejarah pada minggu lepas. Malaysia adalah berasaskan kepada sistem Torrens, selain daripada sistem deeds yang telah diguna pakai sebelum sistem Torrens. Tetapi akhirnya secara keseluruhannya telah memakai sistem Torrens pada tahun 1966. Sistem Torrens ini berbeza dengan apa yang diamalkan oleh di England, sebab di Malaysia British yang menguasai, di England sana. Sistem deeds dia mempunyai banyak kelemahan. Antara kelemahannya adalah dia bergantung kepada penyenaraian nama waris ataupun nama pemilik di dalam satu kertas, dan sekiranya hilang maka ia menjadi masalah. Tidak disimpan atau didaftar di mana-mana pejabat ataupun mana-mana tempat. Kemudian apabila sistem Torrens menguasai ataupun diguna pakai secara keseluruhan di tanah Melayu, objektifnya sebelum kita begini, diperkenalkan di Australia Selatan pada tahun 1800. Saya bagi latar belakang sedikit. Diperkenalkan di Australia Selatan pada 1858 oleh Robert Richard Torrens yang didasarkan dari Real Property Act, berasal daripada Australia Selatan. Sistem Torrens diperkenalkan di negeri-negeri Melayu bersekutu ketika Inggeris masuk, diperkenalkan ke Semenanjung Tanah Melayu pada tahun 1864, yang mengamalkan sistem undang yang sama dan mengamalkan sistem undang yang sama ke seluruh Semenanjung mulai tahun 1966. 1966, dan ia adalah merupakan sistem pendaftaran hak milik secara terpusat. Itu latar belakangnya. Apabila sistem terus diperkenalkan, maka objektifnya adalah bagi mewujudkan satu sistem pendaftaran yang lengkap, untuk mengadakan satu pegangan hak milik yang tidak boleh disangkal, indivisibility of title bagi pemilik berdaftar. Saya percaya di Malaysia berasaskan kepada sistem Torrens, kami ada satu terms, dia yang dipanggil sebagai hak milik yang tidak boleh disangkal atau indivisibility of title. Maksudnya ialah apabila seseorang yang telah ingin memiliki tanah dan berjaya mendapatkan tanah tersebut, maka perlulah didaftarkan, satu pendaftaran yang lengkap, menjadikan pemegangan tanah itu suatu pemegangan yang sah di sisi undang-undang, di sisi hukum. Dan apabila dia mendapat pemegangan yang sah di sisi hukum, maka pemilikan atau pemegangan itu tidak boleh dicabar, tidak boleh diganggu-gugat oleh mana-mana pihak. Begitu maksudnya yang dikatakan sebagai indivisibility of title. Berbanding sebelum wujudnya sistem Torrens, tiada satu sistem pendaftaran yang lengkap dan terpusat. Tetapi dengan pemakaian sistem Torrens, maka setiap pemilikan atau pemegangan tanah itu akan didaftarkan secara lengkap dan terpusat, dan undang-undang mengiktiraf, atau dikatakan sah, dan tidak boleh diganggu-gugat oleh mana-mana pihak, melainkan dibenarkan oleh undang-undang. Masih ada lagi kekecualian di situ, tapi pada asasnya ia tidak boleh diganggu-gugat, dipersoalkan oleh mana-mana pihak. Tujuan yang kedua adalah bagi mengadakan satu bentuk undang-undang pentadbiran tanah yang sama
di seluruh semenanjung Tanah Melayu. Dengan adanya sistem Torrens, okey, dan berasaskan kepada apa yang saya telah ceritakan, okey, pada minggu lepas, akhirnya ke seluruh negeri-negeri di Tanah Melayu, okey, selain daripada Singapura yang telah keluar daripada Malaysia, okey, selain daripada Sabah dan Sarawak yang mempunyai sistem sistem tanahnya yang sendiri, okey. Selain itu, ya, kalau kita lihat yang telah saya berikan okey, dalam nota itu, apa tu, materi itu ada peta Malaysia, keseluruhan negeri-negeri di Malaysia menggunakan atau pakai sistem Torrens. Okey, akhirnya semuanya memakai ataupun pakai sistem Torrens. Dan objektif yang ketiga adalah untuk memberi jaminan kepada pemegang-pemegang hak, untuk beri jaminan kepada pemegang-pemegang hak. Apa ni? Tak nampak ni. Milik tanah, memberi jaminan kepada pemegang-pemegang hak milik tanah yang telah diberi oleh kerajaan. Okey. Apabila telah didaftarkan mengikut sistem Torrens, maka pemegang-pemegang hak atau pemilik-pemilik yang telah berdaftar itu diberi jaminan oleh kerajaan. Jadi inilah objektif sistem Torrens diperkenalkan. Sebab sebelum ini berbagai-bagai sistem yang ada. Negeri di Pulau Pinang berbeza, okey, di negeri-negeri Melayu bersekutu berbeza, di negeri-negeri Selat berbeza dan berbagai-bagai cara diguna pakai, tetapi akhirnya telah diseragamkan apabila diperkenalkan sistem Torrens di semenanjung Tanah Melayu khususnya. Okey. Prinsip asas sistem Torrens. Okey, ini yang kita akan cuba bincangkan atau saya cuba sampaikan dengan lebih detail. Prinsip asas sistem Torrens, okey, ada dua yang penting, yang utama. Ini merupakan sistem ataupun ini merupakan prinsip yang menjadi teras utama kepada sistem Torrens. Yang pertama dipanggil sebagai prinsip cermin, okey, mirror principle. Mirror principle. Apa yang dimaksudkan dengan mirror principle? Okey. Mirror principle mencerminkan segala fakta material terkini secara tepat, segala fakta material terkini secara tepat berhubung hak milik. Okey. Berhubung hak milik seseorang dan tanahnya dalam rekod daftar, menunjukkan segala maklumat penting mengenai tanah tersebut yang mungkin diperlukan oleh pihak lain. Okey, maksudnya di sini, apa sahaja berkaitan dengan tanah itu? Siapakah owner yang terdahulu? Okey, bukan. Maksud saya siapakah ownernya sekarang? Berapa keluasannya? Okey. Dan segala-galanya akan didaftarkan, dicatatkan dan direkodkan, dan kemudian akan memudahkan kepada pihak seterusnya sekiranya ada yang berminat untuk membeli atau untuk menjadi pemegang gadaian, mendapatkan fakta-fakta tersebut untuk keperluan dan kepentingan mereka. Kalau dulu, sebelum ini tak menggunakan sistem Torrens, tak dapat maklumat tadi. Okey. Sekarang apabila ada sistem Torrens secara terpusat, maka mereka boleh pergi mencari pergi ke pejabat untuk mendapatkan rekod daftar dan mendapatkan segala fakta material terkini yang tepat berhubungan hak milik tanah seseorang itu. Okey, maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tanah tersebut. Maklumat yang didaftarkan adalah bukti sah status pemilikan tanah. Okey, jadi maksudnya di sini apa sahaja yang termaktub di dalam rekod daftar itu adalah merupakan bukti sah pemilikan tanah. Okey, sekiranya berbeza daripada apa maklumat yang diperolehi, maka yang terpakai adalah yang di dalam rekod daftar. Okey. Yang terpakai dan sah adalah maklumat yang didaftarkan, okey, dan menunjukkan bahawa sah status pemilikan tanah tersebut oleh individu tadi. Okay. Pendaftaran tanah mencerminkan keadaan sebenar pemilikan tanah. Pihak terbabit
dan sekiranya berlaku perubahan hendaklah tercermin dalam rekod daftar tersebut. Okey, jadi contohnya begini. Kalau telah didaftarkan tanah tadi berserta dengan fakta material yang tepat dan lengkap, kemudian berlaku transaksi pembelian tanah, maka maklumat yang terbaru berkaitan dengan tanah tersebut akan dicatatkan juga di dalam rekod tadi. Okey. Jadi apa sahaja perubahan hendaklah tercermin dalam rekod daftar tersebut. Ini yang dipanggil sebagai mirror principle. Maksudnya apa yang ada, maklumat yang ada yang di dalam tanah berhubung dengan tanah tersebut, maka dia tercermin di dalam rekod lengkap. Itu yang dimaksudkan sebagai mirror principle. Okey, sama apa yang didapati berkaitan dengan segala fakta material berkaitan tanah tadi, maka akan ada di dalam rekod. Okey, ini yang dimaksudkan sistem Torrance tadi. Ini asas pertama sistem Torrance, itu mirror principle tadi. Okey, asasnya pendaftaran. Okey, keyword yang penting di sini adalah pendaftaran. Dan maklumat pendaftaran mestilah sama dengan apa yang fakta yang wujud kepada tanah tadi. Jadi apabila ada pihak-pihak lain yang ingin melihat berkaitan dengan tanah tadi, hanya perlu melihat di pejabat tanah kalau di Malaysia, dan melihat rekod yang ada, sudah memadai. Yang kedua. Yang kedua dipanggil sebagai prinsip tabir atau curtain principle. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip tabir ini atau curtain principle ini? Ia mementingkan apa yang tertulis dalam rekod dan tidak perlu melihat perkara-perkara lain. Itu yang dimaksudkan sebagai curtain principle. Apa yang ada sebagaimana cerminan tadi, prinsip mirror principle tadi, maka itu sudah memadai sebagai curtain principle. Tidak perlu melihat kepada cerita-cerita yang lain seperti sejarah tanah tersebut, asalnya daripada mana, daripada tahun bila dan sebagainya. Apa yang ada itulah saja. Tak perlu lihat kepada perkara-perkara lain. Dalam setiap transaksi antara pemilik berdaftar dengan bakal pembeli, memadai dengan maklumat yang ada di dalam daftar sijil hak milik dan tidak perlu melihat maklumat-maklumat yang lain. Itu maksudnya. Saya punya mungkin di sana tak skrinnya mungkin boleh nampak ke, yang saya rasa macam ada terganggu sikit. Lengkap di sini, Dr. Yasin, dari kami lengkap, terlihat jelas. Lengkap ya. Saya yang agak terganggu sebab dia punya skrin untuk viewer ni kan, dia belah tepi sini. Jadi saya kena tarik sini sikit lah. Tak apa. Ya, gambarnya ya. Saya pun tak pandai nak adjust nanti kejap ya. Halo, Dr. Yasin, freezing ya? Ya. Nanti sekejap saya adjust dia punya viewer ni. Boleh nampak masih lagi boleh nampak skrin Tampak, kelihatan semuanya, Dr. Yasin. Alhamdulillah. Okey. Iya. Begini. Okey, jadi ada dua kita katakan sebagai prinsip asas utama. Prinsip asas utama untuk sistem Torrance. Keywordnya adalah pendaftaran. Kemudian prinsip asasnya adalah mirror principle dan curtain principle. Bukan mudah sebenarnya, tidak begitu sukar. Okey. Sekarang baru kita lihat kepada prinsip asas undang-undang tanah di Malaysia.
Apa yang maksudnya prinsip asas hukum tanah di Malaysia. Okey. Jadi apabila kita membicarakan undang-undang tanah di Malaysia, ia bukan bergantung semata-mata kepada Kanun Tanah Negara 1965. Okey. Tetapi Kanun Tanah Negara merupakan ibu ataupun rujukan utama kepada undang-undang kecil yang lain, statut-statut kecil yang lain, okey, yang berkaitan. Walau bagaimanapun, Kanun Tanah Negara merupakan statut paling utama yang dirujuk oleh negeri-negeri. Okey, sebagaimana yang saya pernah beritahu, Allahualam, saya mungkin dah beritahu atau belum, mungkin dalam kelas yang lain tu, kelas saya. Tetapi hal berkaitan dengan tanah dikuasai oleh negeri, bukan persekutuan. Okey, kalau di Malaysia sistem politiknya begini. Okey, sistem persekutuannya lebih kuat daripada negeri. Okey, dan di dalam perlembagaan persekutuan, okey, kami punya perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Dia telah memperuntukkan ada tiga peruntukan yang besar, iaitu senarai 1, senarai persekutuan. Di sini apa persekutuan yang mempunyai hak. Okey. Yang kedua, senarai negeri. Di sini apa yang dinyatakan adalah kuasa-kuasa hak yang diberikan kepada negeri. Dan yang ketiga dipanggil sebagai senarai 3 atau senarai bersama. Tadi senarai 1, senarai persekutuan, senarai 2, senarai negeri, senarai 3, senarai bersama. Di sini adalah perkongsian kuasa antara persekutuan dan negeri. Okey, dalam perkara-perkara tertentu. Jadi hal-hal berkaitan dengan tanah adalah termasuk dalam senarai 2, senarai negeri. Dan negeri mempunyai kuasa yang kuat, mutlak berkaitan dengan tanah di negeri mereka masing-masing. Namun walaupun negeri masing-masing mempunyai kuasa terhadap tanah, rujukan mereka adalah sama, iaitu Kanun Tanah Negara 1965. Okey, Kanun Tanah Negara 1965. Di samping itu ada lagi beberapa undang-undang lain yang berkaitan, yang dirujuk mengikut kes-kes tertentu. Contohnya, Tanah Reserve Melayu akan melihat kepada enactment Reserve Melayu negeri-negeri, sebab masing-masing negeri ada enactment Reserve Melayu mereka. Okey. Contoh yang lain seperti enactment perlombongan. Enactment perlombongan pun negeri-negeri ada. Masing-masing berbeza peruntukan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Okey, itu sebagai contoh. Tapi kesemua negeri-negeri ini akan merujuk kepada Kanun Tanah Negara 1965 berkaitan dengan undang-undang yang diguna pakai. Okay. Prinsip asas undang-undang tanah di Malaysia. Okey, prinsip asas tersebut ialah yang pertama, pendaftaran tanah. Okey, pendaftaran tanah. Setiap urusan atau perubahan berkaitan hak milik tanah hendaklah didaftarkan di pejabat tanah bagi mendapatkan jaminan undang-undang dan melindungi hak pemilik tanah. Dan melindungi hak pemilik tanah. Jadi di sini asas dalam sistem Torrens dan juga asas dalam undang-undang hukum ataupun hukum tanah di Malaysia adalah pendaftaran. Tanah itu perlulah didaftarkan. Sekiranya telah didaftarkan baru mendapat jaminan, okey, dan pengiktirafan di sisi undang-undang. Okey. Ini boleh kita lihat dalam seksyen 6 dan 7, Akta Pendaftaran Tanah, dan juga seksyen 7 Kanun Tanah Negara 1965. Okay. Itu asas yang pertama, okey. Mesti didaftarkan. Maknanya kalau tanah yang tak didaftarkan itu tidak mendapat pengesahan dari sudut undang-undang. Yang kedua, hak milik tidak boleh disangkal. Okey. Ini satu lagi prinsip asas, okey, dalam undang-undang tanah di Malaysia. Bagi mana-mana tanah yang telah didaftarkan, okey, melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, maka tanah itu mendapat jaminan dari sisi undang-undang
Okey, dan jaminan ini akan memberikan hak kepada pemiliknya, iaitu hak milik tidak boleh disangkal. Indivisibility of title. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, apakah yang dimaksudkan dengan hak milik tidak boleh disangkal? Iaitu apabila telah sah di sisi undang-undang dan tanah ini tadi melalui pendaftaran, maka pemiliknya, individu tersebut menjadi pemilik mutlak, okey. Iaitu bermaksud hak milik berdaftar adalah dilindungi dan diiktiraf oleh undang-undang dan tidak boleh diganggu gugat atau ditarik balik. Okey, ini asasnya. Okey, pendaftaran yang mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum akan direkodkan dalam dokumen pendaftaran hak milik. Oleh itu, individu tersebut menjadi pemilik mutlak. Bermaksud hak milik berdaftar adalah dilindungi dan diiktiraf oleh undang-undang dan tidak boleh diganggu gugat atau ditarik balik. Okey, melainkan dibenarkan oleh undang-undang. Contohnya ada dalam peruntukan Seksyen 3402, iaitu berlakunya pemalsuan, penipuan, fraud dan sebagainya. Di sini walaupun telah didaftarkan, tetapi dapat dibuktikan ia didapat pendaftaran pemilikan itu adalah berasaskan kepada penipuan atau pemalsuan dokumen atau fraud dan sebagainya, maka ia boleh disangkal atau boleh diganggu gugat. Jadi hak title untuk tidak boleh disangkal atau indivisibility of title ini tidak ada pada kes-kes tersebut. Dia boleh di-challenge. Okey. Okey. Itu prinsip asas yang kedua. Prinsip asas yang ketiga adalah pempasan yang adil. Okay. Dalam konteks ini, sekiranya berlaku pengambilan tanah, saya rasa bab pengambilan tanah ini saya pernah anjurkan satu seminar antarabangsa yang salah seorang narasumbernya adalah daripada Universitas Brawijaya ini adalah Ibu Dr. Herlinda. Dan kami telah membuat perbandingan dari sudut pengambilan tanah yang di Malaysia dan juga di Indonesia. Okey. Jadi bertitik daripada pengambilan tanah ini, okey, maka pemilik sah tanah yang diambil itu, tanah yang diambil untuk kepentingan awam itu menurut undang-undang mestilah menerima pampasan yang adil, wajar dan setimpal dengan nilai tanah yang sebenar. Ini ada diperuntukkan, ada dinyatakan dalam Seksyen 46 Kanun Tanah Negara 1965. Okey. Ini salah satu prinsip asasnya, iaitu memberikan pampasan yang adil. Okey. Yang keempat, prinsip asasnya berkaitan dengan pemilikan asing. Okey. Undang-Undang Tanah di Malaysia mempunyai peruntukan undang-undang yang tertentu untuk mengawal pemilikan warga asing terhadap tanah. Okey. Saya rasa seksyen berkaitan dengan berkaitan dengan pemilikan asing ini, sama ada syarikat asing atau warga negara asing, okey, ada diperuntukkan dalam Seksyen 433, 433, dan banyak yang telah diperbaharui sebenarnya, penambahan atau pindaan-pindaan yang telah dibuat. Walaupun dia hanya 433, tetapi dia ada A, B, C, begitu. Banyak peruntukannya. Berkaitan dengan pemilikan asing ini tadi. Okey. Undang-undang Tanah di Malaysia mempunyai peruntukan undang-undang yang tertentu untuk mengawal pemilikan warga negara asing terhadap tanah. Ini ada seksyen dalam Seksyen 433B 3 Kanun Tanah Negara 1965. Okey. Kemudian keterbatasan hak pemilikan asing untuk kawasan-kawasan tertentu di Malaysia dalam Seksyen 433B 4 Kanun Tanah Negara 1965 dan memerlukan keizinan khusus daripada pihak berkuasa yang berkaitan, iaitu dalam Seksyen 433C. Okey, 1 Kanun Tanah Negara 1965. Okey. Ini adalah merupakan pemilikan asing adalah merupakan salah satu prinsip asas juga berkaitan dengan maksudnya ada dibenarkan. Di Malaysia
sememangnya dibenarkan untuk pemilikan asing, tetapi tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang telah digubal, yang termaktub di dalam kanun tanah negara, dan mungkin ada beberapa undang-undang lain yang terpakai untuk perkara tersebut. Okey, jadi sebab tu kalau kita lihat di Malaysia ni pun banyak pelabur-pelabur asing, syarikat-syarikat asing yang ingin membuat kilang-kilang dan sebagainya. Mereka boleh membina kilang-kilang tersebut di Malaysia, tetapi tertakluklah kepada peruntukan-peruntukan tadi. Saya rasa di Indonesia pun begitu juga, Bu, ya. Boleh. Tinggalnya mungkin ada beberapa perbezaan lah. Kita secara detail mungkin ada sedikit sebanyak berbeza peruntukannya di sini dan di Indonesia. Okey. Begitu juga dengan pampasan yang kita pernah bincangkan. Ada asasnya sama, tetapi dari segi prosedur, mungkin dari segi ada beberapa lain yang mungkin berbeza. Okey. Jadi sekarang kita sampai kepada prinsip asas yang keempat lah, pemilikan asing tadi. Okey, yang prinsip asas yang kelima iaitu jaminan jaminan perlindungan pemilikan. Jaminan perlindungan pemilikan. Memastikan perlindungan pemilikan tanah yang diperoleh secara sah dan berdaftar daripada pemalsuan dokumen, termasuk penyalinan dan penggunaan dokumen tanah palsu. Sebenarnya di Malaysia pun banyak berlaku ketirisan di dalam hal-hal berkaitan dengan pemilikan tanah. Saya rasa di mana-mana negara di dunia pun ada berlaku. Tapi bagaimana mekanisme yang digunakan oleh kerajaan negara masing-masing untuk menangani isu-isu tersebut ataupun masalah-masalah tersebut. Okey, jadi dengan adanya pendaftaran ini sebenarnya ia adalah untuk meminimalkan berlaku ketirisan tadi. Walau bagaimanapun belum boleh mampu membenteras hal-hal berkaitan dengan penggunaan dokumen tanah yang palsu yang digunakan untuk penipuan bagi mendapatkan tanah. Sebab itu pendaftaran tadi bukanlah suatu yang kita katakan yang mutlak atau eksklusif, memberi jaminan perlindungan. Ia juga tertakluk kepada ada peruntukan lain, maksudnya sekiranya dia termasuk dalam kategori peruntukan yang menafikan indivisibility of title, maka tanah tadi boleh diganggu gugat, dibawa ke mahkamah untuk mendapatkan keadilan. Untuk memberikan keadilan kepada pemiliknya. Sekarang ni pun beberapa mekanisme telah dilakukan oleh pejabat tanah di Malaysia untuk memastikan perlindungan pada pemilikan tanah. Yang keenam, asas yang keenam adalah melindungi daripada tindakan penguasaan secara paksa. Ia ada kaitan dengan pampasan yang adil, sebab walaupun kita lihat di sini melindungi pemilik tanah daripada tindakan rampasan dan penguasaan secara paksa, melainkan menurut undang-undang. Maksudnya pemilik tanah di Malaysia sebenarnya dapat perlindungan. Asasnya dapat perlindungan atau diberi perlindungan
daripada rampasan dan penguasaan secara paksa oleh pihak atau individu lain atau pihak lain. Okay. Ada individu lain yang ingin merampas secara paksa atau menguasai secara paksa tanah tersebut, maka undang-undang akan melindungi mereka. Tetapi ada beberapa kekecualian. Sebagai contoh, di Malaysia, okey, dengan adanya Akta Pengambilan Tanah 1960, okey, maka pemilik tanah ini, walaupun dia merupakan pemilik tanah yang berdaftar, yang sah, okey, dan diberi jaminan, tetapi sekiranya kerajaan merasakan tanah tersebut atau tanah di kawasan tersebut mempunyai kepentingan public interest, mempunyai kepentingan awam. Contohnya, untuk membuat hospital di kawasan tersebut, maka kerajaan akan menguasai secara paksa melalui Akta Pengambilan Tanah 1960. Bukanlah secara paksa tu dia tak bagi apa-apa. Dia akan memberikan pampasan yang adil. Okey, pampasan yang adil sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi. Okey, dalam hal ni masing-masing pihak kena memberikan kerjasama lah supaya kepentingan awam itu didahulukan. Okey. Dan begitu juga contohnya, tindakan rampasan dan penguasaan secara paksa boleh dilakukan sekiranya pihak-pihak yang menjadi pemilik mutlak tanah tadi tidak membayar cukai. Tidak membayar cukai, okey, boleh disita lah. Tanah atau rumah tadi boleh disita disebabkan keingkaran atau keengganan untuk membayar cukai. Cukai tanah itu, cukai pintu. Kalau di Malaysia ni ada cukai tanah pun kena bayar, cukai pintu pun kena bayar. Mungkin di Indonesia wallahualam lebih kurang ke wallahualam, tapi ada dua jenis cukai itulah. Kalau kita mempunyai rumah, katakan kita ada satu rumah, nanti cukai pintu itu untuk bangunan. Kemudian kita kena bayar juga cukai tanah itu untuk tanah di bangunan tadi. Ada dua jenis cukai. Dan ada lain-lain lah. Tapi yang penting dua itulah. Okey. Kemudian kita pergi kepada seterusnya. Ini dia ciri-ciri asas ataupun bukan ciri-ciri asas, prinsip asas hukum tanah di Malaysia. Okey. Saya ulangi balik semula, iaitu yang pertama pendaftaran tanah. Ini sebab kita berasaskan kepada di Malaysia berasaskan kepada sistem tolerance. Okey. Yang kedua ada apa kita panggil sebagai indivisibility of title, hak milik tidak boleh disangkal. Yang ketiga asas yang ketiga adalah jaminan perlindungan pemilikan, memastikan perlindungan pemilikan tanah yang diperoleh secara sah dan berdaftar, okey, daripada pemalsuan dokumen dan sebagainya. Yang kelima, yang keenam, melindungi daripada tindakan penguasaan tanah secara paksa melainkan menurut undang-undang. Okey. Seterusnya. Okey. Tadi secara umumnya begitu, hukum tanah. Tetapi apabila kita di Malaysia, kami di Malaysia menggunakan Kanun Tanah Negara 1965, maka perlu dilihat apakah ciri-ciri utama Kanun Tanah Negara 1965 ini. Saya tak sempat nak masukkan tentang berapa pembahagian Kanun Tanah Negara itu, pembahagian peruntukan dan sebagainya. Tapi saya hanya membawakan kepada ciri-ciri utama, okey, Kanun Tanah Negara 1965. Okey. Yang pertama pendudukan haram atau pemilikan bertentangan. Okey. Adverse possession, tidak dibenarkan. Okey. Asasnya adverse possession ni boleh sebenarnya. Apa yang dimaksudkan dengan adverse possession ni ialah
dia dah duduk di kawasan orang, di tanah orang lama, kemudian orang tu tak jalankan apa-apa pun di tanah tersebut, okey, dia tak usahakan, okey, dan dia boleh memiliki tanah tersebut lah, melalui cara yang dibenarkan lah. Melalui cara yang dibenarkan. Melalui cara yang dibenarkan. Tapi perkara adverse possession ini tidak dibenarkan di Malaysia. Pendudukan haram tanah milik orang lain atau pemilikan bertentangan, adverse possession ini tidak dibenarkan melalui Kanun Tanah Negara 1965. Ini ciri utama, salah satu ciri utama dalam Kanun Tanah Negara. Okay. Yang mengekalkan peruntukan Kanun Tanah 1928 sama ada tanah itu milik kerajaan negeri sebagaimana yang termaktub dalam Seksyen 48 Kanun Tanah Negara 1965 ataupun milik persendirian Seksyen 341 Kanun Tanah Negara 1965. Maksudnya ialah pendudukan haram itu tidak dibenarkan sama sekali. Sama ada tanah itu tanah milik kerajaan, kita menceroboh tanah milik kerajaan. Okey. Contohnya, tanah reserve kerajaan. Tanah reserve kerajaan, tanah reserve kerajaan di jalan kereta api. Okey, apabila ada jalan kereta api sekarang orang dah jarang digunakan. Contohnya macam LRT, MRT, okey. Di bersebelahan kiri dan kanan itu ada tanah reserve. Ya. Tapi ramai yang membuat pendudukan di situ. Ataupun tanah reserve sungai. Tanah reserve sungai, ramai yang buat pendudukan di situ. Ini dikira sebagai menceroboh dan dikira sebagai pendudukan haram. Okay. Ataupun dia menduduki tanah orang lain. Ya. Tanah orang lain. Orang ni tak datang usahakan tanah dia, tapi dia duduk di situ, buat rumah dan sebagainya. Ini dikatakan sebagai pendudukan haram. Tidak dibenarkan di Malaysia. Okay. Saya rasa di Malaysia ni pun sekarang banyak menjadi isu hal-hal berkaitan dengan pencerobohan tanah ataupun pendudukan haram. Kalau pencerobohan tanah ni lebih umum sedikit. Kita tengok di Malaysia ada pencerobohan tanah hutan dalam kes seperti kes Musang King yang masih lagi dalam proses siasatan dan belum lagi dan dalam proses siasatan lah, belum lagi ada yang dibicarakan di mahkamah. Dan juga kes-kes seperti kita kata pembinaan kilang-kilang haram. Banyak aja di Malaysia ni kilang-kilang haram yang dibina di tanah-tanah kerajaan tanpa kebenaran. Ataupun pendudukan setinggan. Di Malaysia dipanggil sebagai setinggan. Okey, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, pendudukan di tanah reserve kereta api, tanah reserve sungai, yang memang yang tidak dibenarkan. Okey. Dan apabila kerajaan ingin kita katakan membenteras atau membenteras, menghapuskanlah pendudukan haram ini, maka sudah pastilah akan mendapat penentangan daripada pihak-pihak tertentu di Malaysia. Ini akan menyukarkan pelaksanaan pembentarasan itu. Jadi asasnya, ciri utamanya adalah apa sahaja pendudukan haram tanah milik orang lain atau tanah kerajaan tidak dibenarkan. Maksud kerajaan di sini adalah kerajaan negeri. Pekali dah jatuh ni. Kerajaan negeri.
Okey, kemudian ciri utama yang kedua adalah pendaftaran hak milik sebagai bukti muktamad. Pendaftaran hak milik adalah keterangan konklusif terhadap individu ataupun badan yang dinamanya didaftar dan mengenai syarat ataupun sekatan kepentingan yang dinyatakan. Jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah salah satu ciri utamanya, iaitu ciri utama yang kedua adalah pendaftaran hak milik merupakan bukti muktamad. Ya, apa sahaja sekiranya individu itu telah mendapatkan pendaftaran hak milik berkaitan dengan melakukan pendaftaran hak milik terhadap tanahnya, maka ia adalah merupakan keterangan konklusif terhadap individu atau badan yang namanya didaftar. Okay. Ini ciri utamanya. Yang kedua, iaitu pendaftaran hak milik merupakan bukti muktamad. Yang seterusnya, hak milik dijamin tetapi tidak mutlak. Okay. Hak milik seseorang atau badan tertentu yang didaftarkan sebagai tuan punya mana-mana tanah atau atas nama siapa, apa-apa pajakan atau gadaian atau easement buat masa itu didaftar adalah tidak boleh disangkal. Maksudnya di sini ialah, ini termaktub dalam Seksyen 340 Kanun Tanah Negara 1965. Maksudnya di sini ialah, sebagaimana saya telah jelaskan tadi, apabila melakukan pendaftaran maka hak miliknya dijamin. Ya, dia akan mendapat jaminan ada sudah indivisibility of title tadi. Okay. Tetapi walau bagaimanapun tertakluk juga kepada dia masih lagi tidak mutlak dan tertakluk kepada peruntukan undang-undang peruntukan tertentu. Sebagai contoh dalam Seksyen 342(2) Kanun Tanah Negara yang menjadikannya boleh disangkal. Ini yang saya masukkan tadi dalam prinsip. Ini merupakan prinsip undang-undang atau hukum tanah Indonesia. Ini merupakan salah satu ciri dalam Kanun Tanah Negara. Okay? Walaupun diberikan hak milik tidak boleh disangkal sekiranya berlaku melakukan pendaftaran atau merekodkan pendaftaran tersebut, tetapi masih lagi tidak mutlak kerana sekiranya pendaftaran itu diperolehi secara salah di sudut undang-undang, sebagaimana yang termaktub dalam Seksyen 3402 itu, maka ia akan menjadikan boleh disangkal atau di-challenge lah, diganggu-gugat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tiada hak menerusi pemegangan tanah walau selama mana. Maksudnya ialah tiada apa-apa hak milik yang wujud menerusi pemegangan tanah sekiranya tidak dibenarkan oleh undang-undang. Contohnya, misalnya lesen pendudukan sementara LPS, TOL, TOL atau tanah TOL, lesen pendudukan sementara dalam bahasa Indonesianya. Jadi pemegangan tanah lesen pendudukan sementara ini dia tidak boleh selama-lamanya. Okey, dia bergantung kepada apa yang ingin diusahakan dan diberi tempoh paling maksimum selama 21 tahun. Dan sekiranya pihak yang memperolehi lesen pendudukan sementara ini atau TOL ini, okey, pemegangan tanah lesen pendudukan sementara ini, jika diusahakan dengan tekun dan bersungguh-sungguh selama 21 tahun, tetap tidak menjadikan ia boleh memiliki tanah tersebut dari sudut undang-undang. Tetap tidak mewujudkan apa-apa pemilikan terhadap tanah itu, melainkan jika kerajaan negeri memberi milik tanah tersebut. Jadi apa yang banyak berlaku di Malaysia, mereka akan mengenal pasti di manakah kawasan-kawasan tanah yang boleh dimohon LPS ini. Okey, khususnya tanah reserve-reserve, yang tanah reserve pajakan lah. Okey, jadi mereka akan mendapatkan dulu lesen pendudukan sementara sehingga tempoh tertentu, 21 tahun maksimum. Okey. Kemudian mereka selepas itu akan memohon kepada kerajaan negeri untuk memiliki tanah tersebut. Ini banyak yang berlaku begini, tapi terpulanglah pada kerajaan negeri. Biasanya ada prosedur-prosedur yang agak rigid
ya, untuk menjadikan ataupun kita katakan memberi milik, melupuskan tanah tersebut, tanah reserve tadi, kepada pihak-pihak yang memohon, yang asasnya mempunyai lesen pendudukan sementara. Sekiranya tanah tadi hanya bergantung kepada lesen pendudukan sementara, ia tidak menjadikan pemiliknya belum lagi boleh untuk memiliki secara mutlak tanah tadi. Ia tidak boleh diberikan warisan. Maksudnya tanah lesen pendudukan sementara ini tidak boleh diwariskan kepada ahli waris ni lah sekiranya berlaku kematian. Okey, dia akan kembali balik kepada kerajaan negeri, bukan kepada ahli waris. Dan juga tidak boleh dijual beli. Tapi ialah apa yang berlaku, banyak pihak yang mendapatkan tanah melalui lesen tanah lesen pendudukan sementara ini telah menjual. Ini ketirisan yang banyak berlaku lah, kan? Dan sekiranya diketahui ataupun maklumat tersebut diperolehi oleh kerajaan negeri, maka lesen akan ditamatkan. Okey, itu ciri-ciri yang keempat untuk kanun tanah negara. Kemudian kita tak banyak lagi ni, tinggal sikit je. Okey, pengembalian kepada kerajaan negeri. Okey. Banyak lagi sebenarnya ciri-ciri ni, saya hanya bawakan 5 ke 6 ni. Okey, pengembalian kepada kerajaan negeri. Okey. Maksud pengembalian kepada kerajaan negeri ni, reversion kepada state lah. Pengembalian kepada kerajaan negeri, tanah beri milik boleh menjadi milikan kerajaan negeri semula dalam situasi tertentu. Maksudnya, tanah yang dimiliki oleh pihak-pihak perseorangan atau badan yang telah didaftarkan dalam rekod dan mendapat kesahan jaminan dari sudut undang-undang, tetapi boleh menjadi milikkan kerajaan negeri semula dalam situasi tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu. Okey, contohnya tanah pajakan negeri. Okey, nanti kita akan ceritalah kita dalam pertemuan akan datang, insya-Allah dengan izin Allah, hal berkaitan dengan jenis-jenis hak ni tadi. Ada satu tajuk itu nanti kita bincang. Tapi ini saya bagi tahu contohnya tanah pajakan negeri, state lease atau leasehold. Okey, state lease atau leasehold ini dia di Malaysia dia tidak boleh memiliki sampai bila-bila. Okey, dia tanah tu hanya ada yang biasanya 99 tahun ataupun 999 tahun. Ya. Walaupun dia 999 tahun, dia masih lagi leasehold. Kalau 999 tahun ni sampai 10 keturunan lah. Kalau satu keturunan tu 100 tahun kan, jarang ada. Ada tapi jarang ada. Tapi pihak kerajaan negeri boleh melupuskan tanah tersebut atas tanah pajakan negeri yang diberi tempoh 999 tahun. Okey, tapi ini agak sukarlah tamatnya. Bagi yang 99 tahun, ini yang banyak di negeri-negeri, banyak tanah pajakan negeri yang 99 tahun. Apabila tempohnya telah tamat, akan kembali menjadi milikkan kerajaan negeri, melainkan pajakan tersebut disambung atau diperbaharui lagi. Okey? Jadi maksudnya ialah apabila tanah yang dimiliki oleh pihak-pihak ataupun badan-badan ini hanya tempohnya 99 tahun, yang dipanggil sebagai leasehold atau state lease ni, apabila sampai tempohnya maka dia akan kembali kepada kerajaan negeri. Tetapi pihak-pihak ini tadi boleh memohon untuk diperbarui atau dipanjangkan lagi sama ada 30 tahun atau 60 tahun. Ya. Dia boleh minta panjangkan lagi tempoh.
Tetapi akan dikenakan bayaran tertentu, iaitu bayaran premium contohnya, yang perlu dikenakan sebagai bayaran sewa lah kepada pihak yang ingin menyambung. Ataupun mungkin kerajaan negeri tidak mahu menyambung atas asas-asas tertentu, maka tidak akan disambunglah. Sebab tu kalau di Malaysia, mostly kebanyakan pihak-pihak ini akan melihat, kalau untuk membeli rumah, dia akan melihat title itu. Adakah freehold atau leasehold? Kalau freehold, maka ia dinamakan sebagai pegangan bebas. Pegangan bebas ni tidak ada tempoh. Tanah yang tidak ada tempoh. Maksudnya sampai bila-bila. Tapi kalau dia kata leasehold, biasanya 99 tahun, maka harganya akan berbeza. Harga tanah tadi atau rumah tadi akan berbeza sebenarnya. Memainkan peranan juga sebenarnya title tanah ini, sama ada leasehold atau freehold. Okay, jadi apa yang saya disampaikan di sini ialah salah satu cirinya adalah pengembalian kepada kerajaan negeri apabila telah tamat tempoh bagi tanah pajakan negeri. Okay. Yang kedua, berlaku pelanggaran syarat ataupun gagal mengusahakannya. Okey, di dalam tanah tadi ada dinyatakan syarat-syarat yang perlu dibuat, tetapi pihak-pihak gagal melaksanakannya. Maka kerajaan negeri boleh dengan kuasa yang ada menjadi milikkan kerajaan, kembali menjadi milikkan kerajaan, tanah tersebut menjadi milikkan kerajaan negeri semula. Okay. Seterusnya, kegagalan membayar cukai. Okay, sekiranya kegagalan pihak yang mempunyai tanah, atau pemilik tanah tersebut gagal untuk membayar cukai yang dirasakan tempoh tertentu, yang dirasakan mungkin, tapi biasanya kalau gagal setahun, 2 tahun itu tak menjadi masalah mungkin dalam itu perkiraan itu ditentukan oleh pihak berkuasa negeri, berapa yang sepatutnya yang boleh diambil semula tanah ataupun hartanah tersebut oleh kerajaan negeri. Itu gagal membayar cukai lah, cukai tanah ataupun cukai pintu. Pelanggaran syarat-syarat lain yang termaktub dalam KTN 1965. Mungkin ada syarat-syarat lain. Okey. Kalau contohnya ada syarat kepada tanah-tanah untuk tidak melakukan sedemikian, tetapi telah dilaksanakan juga oleh pihak-pihak ini untuk melanggar syarat-syarat tadi, maka kerajaan negeri punya hak untuk mengambil semula tanah tadi. Okey, dan juga pelanggaran sekatan-sekatan tertentu yang dikenakan terhadap tanah. Okey, ini ciri yang kelima dan seterusnya. Okey, ciri yang keenam adalah sistem caveat. Saya mungkin di Indonesia pun ada apa yang dikatakan sebagai sistem caveat. Peranannya adalah untuk menghalang proses pendaftaran sesuatu urus niaga tanah selagi caveat itu berkuat kuasa. Contohnya, ada satu bidang tanah yang jadi pertikaian oleh pihak-pihak. Okey. Jadi sebelum tanah itu boleh diurus niaga, okey, pihak yang satu lagi ni telah memohon caveat ke atas tanah ini sehingga siasatan dapat dilaksanakan. Jadi apabila berlaku caveat tadi, maka urus niaga tanah itu terhenti sehingga tempoh tertentu, okey, sehingga tempoh caveat itu berkuat kuasa. Matlamatnya adalah untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan yang tidak berdaftar terhadap hak milik tanah kepunyaan pemilik yang berdaftar. Okey. Jadi melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan yang tidak berdaftar terhadap hak milik tanah kepunyaan pemilik yang berdaftar. Jadi banyak kebaikannya adanya sistem caveat ini, boleh menyekat berlakunya penipuan dan sebagainya. Kadang-kadang apabila tanah tersebut mempunyai masalah, maka dia akan cuba dijual secara tergesa-gesa supaya pihak-pihak ini tadi mendapat keuntungan. Tapi sekiranya ada pihak lain yang merasakan sesuatu yang dia pun merasakan ada kepentingan ke atas tanah tadi, maka dia boleh membuat caveat, caveat
untuk menghalang urus niaga itu dilaksanakan bagi tempoh tertentu lah, supaya siasatan dapat dijalankan. Okay. Inilah antara prinsip asas apa yang saya sampaikan pada hari ini. Okey, apa yang dikatakan sebagai sistem tolerance. Okey, prinsip asas sistem tolerance. Okey. Sistem tolerance iaitu mirror principle dan curtain principle tadi. Okey, dan prinsip asal undang-undang tanah di Malaysia. Okey. Dan kemudian ciri-ciri utama kanun tanah negara. Ini adalah rujukan utama. Okay. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa statut lain atau undang-undang lain yang berkaitan dengan tanah selain kanun tanah negara 1965. Ini adalah beberapa peruntukan undang-undang atau beberapa undang-undang berkaitan dengan tanah yang digunakan pakai di Malaysia selain kanun tanah negara 1965. Yang pertama adalah Akta Pendaftaran Tanah 1965. Okey. Akta ini mengatur mengenai pendaftaran tanah, pentadbiran sistem pemilikan tanah dan proses pindah milik hak milik tanah di Malaysia. Ia membentuk asas pentadbiran dan pendaftaran tanah di negara ini. Yang kedua, Akta Pengambilan Tanah 1960. Akta ini memproses pengambilan balik tanah yang diambil oleh kerajaan bagi kegunaan awam atau public interest dan membayar pampasan yang mencukupi dan adil. Ia memberi peruntukan mengenai prosedur pengambilan tanah, nilai pampasan dan hak pemilik tanah. Yang ketiga, Akta Perhutanan Negara 1984. Akta ini mengawal pengurusan dan pentadbiran kawasan hutan dan sumber alam semula jadi di Malaysia. Ia memberi kuasa kepada Jabatan Perhutanan Negeri dan Jabatan Perhutanan Semenan di Malaysia untuk mengawal peruntukan tanah hutan dan pemilikan tanah hutan. Kemudian ada Akta Hak Milik Strata 1985. Akta Hak Milik Strata iaitu undang-undang yang mengawal dan mengatur pentadbiran, pengurusan dan pemilikan unit-unit dalam pembangunan strata di Malaysia. Akta ini memberikan kerangka undang-undang untuk memudahkan pemilikan dan pengurusan hak tanah dalam strata seperti kondominium, pangsa puri dan bangunan bertingkat yang lain. Okey, maksudnya kalau ada bangunan-bangunan bertingkat di Malaysia seperti apartmen, flat, kondominium, bangunan-bangunan lain, maka yang berkuasa untuk pemilikan tersebut adalah Akta Hak Milik Strata. Undang-undang yang digunakan pakai adalah Akta Hak Milik Strata 1985. Okey, yang kelima adalah Enactment Reserve Melayu Negeri-Negeri. Sekiranya tanah itu berkaitan dengan Reserve Melayu, di Malaysia kita ada dipanggil sebagai Enactment Reserve Melayu yang hanya boleh dimiliki oleh orang Melayu. Tidak boleh dijual atau dimiliki atau diberikan kepada orang bukan Melayu. Atau sebagai warisan pun tidak boleh. Contohnya, okey, katakanlah seorang suami berkahwin dengan isterinya yang beragama Islam tetapi berasal daripada bangsa Cina ataupun Jepun yang bukan Melayu. Okey. Apabila suaminya meninggal dunia, tanah yang dimiliki oleh suaminya yang berstatus tanah reserve Melayu tidak boleh diwarisi oleh isterinya yang bukan Melayu. Okay. Tetapi boleh diwarisi oleh anaknya lah, sebab anaknya telah dilahirkan dikira sebagai Melayu sebab dia tinggal di Malaysia. Dan termasuk dalam maksud Melayu tersebut. Dia ada definisi untuk Melayu. Okay. Itu contoh. Jadi ada Enactment Reserve Melayu Negeri-Negeri. Enactment Reserve Melayu adalah undang-undang yang berkaitan dengan pemilikan tanah oleh orang Melayu dan pengurusan Reserve Melayu di setiap negeri di Malaysia. Setiap negeri punya Enactment Reserve Melayu tersendiri yang berbeza terma dan juga peruntukannya yang menggariskan polisi dan peraturan mengenai tanah dan pemilikan oleh orang Melayu. Okay. Akta Kualiti Alam Sekeliling 2012, akta ini mengawal dan memastikan pemeliharaan kualiti alam sekeliling di Malaysia. Ia memberi peruntukan mengenai pengurusan sumber alam sekeliling
pemeliharaan kualiti udara dan air serta pengawalan pencemaran. Yang ketujuh, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, undang yang mengawal dan mengatur pembinaan, pemeliharaan dan pengurusan jalan parit dan bangunan di Malaysia. Akta ini memberikan kerangka undang-undang bagi penyediaan dan penggunaan infrastruktur fizikal yang melibatkan jalan raya, parit dan bangunan di negara ini. Ini antaranya lah, banyak lagi sebenarnya. Tapi ini antaranya, saya sentuh. Ya, elemen perlumbungan negeri. Undang-undang yang dikuatkuasakan di peringkat negeri di Malaysia untuk mengawal dan mengatur aktiviti perlumbungan atau pengeksplorasian sumber mineral dan bahan mentah di negeri tersebut. Setiap negeri di Malaysia punya elemen perlumbungan tersendiri yang mengandungi polisi dan peraturan berbeza berkaitan dengan sektor perlumbungan. Okey, setakat itu pembentangan saya pada hari ini untuk pertemuan kedua, Ibu Dr. Herlinda. Jadi bolehlah kalau ada apa-apa yang ingin bertanya dan sebagainya, saya insyaAllah sedia menjawab. Saya kembalikan kepada moderator kita, iaitu Ibu Dr. Herlinda. Baik, terima kasih Bapak Dr. Yasid atas pemaparannya ya. Ini saya cicil-cicil sedikit-sedikit di chat itu artinya saya berikan Dr. Yasid. Maaf saya izin karena mungkin mahasiswa kita ada yang tidak mengerti istilah-istilah ya. Okay. Saya menggunakan Google Translate, ternyata alhamdulillah ada memang kalau kita pakai bahasa Melayu ya. Luar biasa ya, apa yang sudah disampaikan ini, saya secara pribadi sebagai moderator itu tidak sabar sebenarnya ingin bertanya lebih lanjut. Banyak sekali yang bisa kita menarik gitu ya untuk dikaji gitu ya. Ini saya bukan bertanya, tapi hanya mengungkapkan supaya adik-adik ini semangat gitu ya. Pertama, Dr. Yasid ya, kalau dilihat dari peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Dr. Yasid, antara Indonesia dengan Malaysia itu tahunnya mirip-mirip ya, Dr. Yasid, nggak jauh beda begitu ya. Tahun 60 itu ada undang-undang pengambil alihan tanah begitu ya. Kemudian undang-undang hak milik title tadi ya, tahun 85 begitu ya. Nah, sebenarnya kita ini sesama negara-negara di Asia gitu ya, punya situasi yang mungkin mirip-mirip secara internasional begitu ya. Saya penasaran, ini kok bisa kita bersama-samaan begitu ya antara Malaysia dengan Indonesia, isu yang diangkat pada saat itu bisa sama begitu ya. Maka apa sebenarnya yang terjadi secara internasional? Siapa yang sudah setting ini semua kok bisa gitu ya? Itu ya yang menarik. Kemudian ini juga Dr. Yasid, saya juga jadi penasaran juga mengenai hierarki peraturan ya, hierarki undang-undang atau peraturan yang ada di Malaysia, supaya saya mungkin ingin sedikit saja sebelum mahasiswa kita bertanya, Dr. Yasid mungkin tambahkan sedikit aja tentang hierarki atau susunan. Tadi mungkin Dr. Yasid sudah menyampaikan ya, misalnya tentang senarai persekutuan, senarai negeri, senarai bersama begitu ya. Nah, senarai persekutuan ini produknya apa gitu ya. Kemudian apa saja yang menjadi tanggung jawab senarai persekutuan ini? Lingkupnya itu apa saja, kemudian senarai negeri apa saja, dan bersama apa saja. Dan berkaitan tanah tadi sudah disampaikan di senarai negeri ya, Dr. Yasid. Nah, mungkin itu ya untuk tambah menyemangati sedikit aja 5 menit saja Dr. Yasid menyampaikan itu supaya kita cepat semakin nyambung gitu ya kalau ini levelnya apa gitu. Karena kita juga pengen tahu kan ini lagi bicara asas atau prinsip ya, prinsip dalam hukum tanah Malaysia. Silakan Dr. Yasid, mungkin saya minta tambah sedikit aja penjelasannya. Okey Bu, berkaitan dengan senarai itu, senarai 1 tu, senarai 2 dan senarai bersama tu, dia termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Okey. Banyak sebenarnya Bu. Ya, untuk senarai persekutuan itu sendiri pun banyak, untuk senarai negeri pun banyak, dan ada juga beberapa perkara yang dikuasai bersama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Dia bukan berkaitan dengan tanah saja ya, banyak lagi ya. Dan saya pun
perlu mendapatkan rujukan dululah Bu ya. Apakah peruntukan tersebut? Iya, Nanti iya. saya boleh kongsikanlah nanti ya, sebab dia terlalu banyak dan saya tak dapat nak menyenaraikan secara detail, saya tak ingatlah. Baik, baik, Ah, baik. Tak tapi apa, apa tak yang apa. saya sentuh, apa yang berkaitan dengan apa yang saya sentuh pada hari ini, okey, yang jelas kalau berkaitan dengan negeri, tanah memang dikuasai oleh negeri. Okey, tanah memang dikuasai oleh negeri, hanya ada beberapa perkara sahaja yang ada campur tangan kerajaan, persekutuan. Contohnya kalau untuk kepentingan seluruh persekutuan, maka dia perlu mendapat keizinan daripada kerajaan negeri. Contoh saya bagi tahu, contohnya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebenarnya adalah daripada kerajaan negeri Selangor. Tetapi apabila wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dua-dualah tapi Kuala Lumpur dahulu selepas itu baru Putrajaya, di dicadangkan untuk menjadi pusat pentadbiran untuk seluruh Malaysia, maka dia perlu meminta keizinan daripada kerajaan negeri Selangor. Okey, dan kerajaan negeri Selangor, kerajaan persekutuan memberikan bayaran tertentu kepada kerajaan negeri Selangor ya, untuk membolehkan wilayah persekutuan ataupun wilayah persekutuan Kuala Lumpur ataupun Putrajaya diambil oleh kerajaan persekutuan, kawasan pentadbiran untuk seluruh Malaysia. Begitu maksudnya. Tapi Baik. asasnya tanah tadi dikuasai oleh kerajaan negeri. Begitu juga kalau ada berkaitan dengan hal-hal untuk persekutuan di negeri-negeri yang lain, maka di sini walaupun kerajaan persekutuan ada kuasa, tapi perlu mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri untuk melaksanakan atau merealisasikan perkara tersebut bagi kepentingan keseluruhan negeri di Semenanjung atau di Malaysia. Begitu Bu. Jadi selain daripada itu, Islam, hal-hal berkaitan dengan Islam juga ada dalam kuasa negeri. Okey. Apa sahaja berkaitan dengan Islam, okey, sama ada mahkamah syariah ataupun hal-hal berkaitan dengan hukum-hukum berkaitan dengan undang-undang Islam sebagaimana yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan adalah di bawah kerajaan negeri. Ia merupakan personal law. Okey, personal law. Jadi untuk personal law ini negeri yang mempunyai kuasa. Tetapi kalau untuk hal-hal berkaitan dengan undang-undang yang diguna pakai untuk seluruh Malaysia, persekutuan yang berkuat kuasa. Contohnya macam penal code. Okey, kami dipanggil sebagai kanun keseksaan. Maksudnya kalau kesalahan-kesalahan jenayah yang termaktub dalam penal code ini diguna pakai oleh semua negeri di Malaysia. Begitu. Okey. Tapi kalau hal-hal berkaitan dengan hukum Islam seperti hukum wakaf, hukum apa lagi berkaitan dengan zakat dan sebagainya, ini khusus begitu dikuasai oleh negeri. Ada undang-undangnya tersendiri. Begitulah secara umumnya lah saya ingin sampaikan. Baik. Baik, terima kasih Dr. Yazid penjelasan tambahannya. Tadi sudah kita lihat ya bahwa negeri itu punya kedaulatan ya, kerajaan negeri itu punya kedaulatan yang cukup besar begitu ya. Di mana di seluruh kerajaan negeri ini juga tunduk pada satu tadi kanun tanah negara ya secara keseluruhan ya Pak Dr. Yazid. Baik, selanjutnya ini kita masuk sesi tanya jawab diskusi. Saya persilahkan untuk term pertama saya kasih waktu 3 pertanyaan untuk 3 pertanyaan. Bapak Dr. Yazid, apakah boleh share screen-nya di off-kan dulu? Oke. Ya, biar terlihat semua ini Oke. ya. Baik. Nah, ini untuk penanya pertama saya persilakan kepada Mbak Innova Rastri Kaisah. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Herlinda atas kesempatannya. Mohon perkenalkan, nama saya Innova Rastri Kaisah. Sebelumnya terima kasih Dr. Yazid atas penjelasan yang luar biasa. Ya, berdasarkan yang saya pahami dari penjelasan Bapak bahwa berlakunya sistem torrents di Malaysia ini mungkin seperti yang tadi Ibu Herlinda bilang ini sama mirip-mirip dengan berlakunya undang-undang di Indonesia,
Dan terutama saat ini yang saya highlight itu berlakunya UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia, di mana di Indonesia kerap kali terjadi sengketa kepemilikan tanah sebelum dan sesudah berlakunya UUPA, sehingga kerap terjadi adanya tumpang tindih kepemilikan tanah. Nah, pertanyaan saya, di Malaysia apabila muncul hal yang demikian, bagaimana tindakan pemerintah untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih, Bapak. Hal yang bagaimana? Saya boleh ulangi semula maksudnya? Iya, maksud saya berlakunya UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia itu menyebabkan kerap kali adanya tumpang tindih kepemilikan tanah. Jadi kepemilikan tanah sebelum berlakunya UUPA dan setelah berlakunya UUPA. Nah, yang saya tanyakan di Malaysia semenjak diterapkannya sistem torrents, apabila muncul hal yang demikian, yaitu tumpang tindih kepemilikan tanah, bagaimana tindakan pemerintah untuk menghadapi hal tersebut? Maksudnya macam mana tu, Bu? Dia Dr. pertindihan Yazid, pemilikan saya kan? bantu Dr. Yazid. Ya. Jadi maksud dari Mbak Innova ini, ketika sistem torrent itu dilaksanakan gitu ya, dengan pendaftaran tanah, sistemnya seperti itu, kalau di Indonesia kan banyak sekali kasus-kasus atau case-case berkaitan dengan tumpang tindih. Tumpang tindih itu satu objek, itu bisa 2 atau 3 yang mengklaim pemilik begitu. Nah, kalau di Malaysia itu seperti apa, Dr. Yazid? Untuk menangani, apakah ada permasalahan seperti itu dan bagaimana cara menanganinya? Begitu ya, Mbak Innova? Betul, Ibu. Saya paham. Okey, terima kasih kepada Innova dan juga penjelasan daripada Dr. Herlinda tadi. Berkenaan dengan ini sebenarnya kepentingan pendaftaran tadi. Okey. Tetapi apabila berlaku tumpang tindih, mesti ada sesuatu ketirisan yang berlaku atau titik kelemahan yang berlaku dari sudut pendaftaran di sana. Jadi biasanya perkara begini tidak akan di Malaysia ya, saya bagi tahu suasananya. Di Malaysia perkara begini tidak akan disedari, tidak akan disedari sebenarnya. Ada wujud, bukan tidak wujud ya. Sehinggalah berlakunya sesuatu yang menyebabkan pihak-pihak tadi menyedari ada berlaku pertindihan. Ya. Apabila berlaku pertindihan begini, maka siasatan akan dilakukan. Di sini pihak yang mempunyai kepentingan akan membuat sistem caveat. Okey, memohon caveat di mahkamah. Macam saya beritahu, okey, apa sahaja transaksi yang berlaku sekiranya ada akan dihentikan sehingga siasatan dapat dilaksanakan. Okey. Dan sekiranya berlaku pertindihan ini, maka siasatan akan dilakukan bagaimana boleh terjadinya pertindihan pemilikan ini tadi. Okey. Sudah pasti salah satu pihak ini melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang. Di sini peruntukan berkaitan dengan berkaitan dengan pertindihan ini tadi tidak ada satu yang begitu spesifik lah. Apa yang akan dilaksanakan adalah siasatan oleh pihak-pihak tertentu, bagi pihak berkuasa negeri untuk mengesahkan dan berlakunya perkara pertindihan tadi, dan sekiranya dikatakan mempunyai unsur-unsur kriminal, maka pihak-pihak yang melakukan kesalahan tersebut akan didakwalah di mahkamah. Yang keduanya, pihak-pihak ini tadi boleh memohon di mahkamah untuk mendapatkan ganti rugi. Setakat ini itu yang berlaku dan apa yang dilaksanakan di Malaysia. Tidak ada satu lagi kita katakan satu mekanisme khusus untuk kita mengesan pertindihan ini, melainkan pihak yang mempunyai tanah tadi menyedari berlaku sesuatu yang kita kata sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh terhadap pemilikan tanahnya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yazid. Nah, Mbak Innova, tadi Dr. Yazid sudah menyampaikan bahwa ada sistem caveat tadi ya, kalau keberatan gitu ya.
Sehingga ada proses apakah di pengadilan nanti. Nah, ini sebenarnya kita di Indonesia juga sama, ada mekanisme tertentu ya. Dan bahkan ada jangka waktu kalau yang terbaru 5 tahun. 5 tahun pertama kalau ada masalah tumpang tindih atau ada kesalahan, ada orang yang mengaku pemilik yang sebenarnya, maka bisa itu diselesaikan cukup di kantor pertanahan begitu ya, kalau belum lewat dari 5 tahun. Nah, kalau kita kalau sudah lewat dari 5 tahun, maka diajukan ke pengadilan court ya, masuk ke sana dengan keberatan itu tadi, mengajukan gugatan ya. Baik, Mbak Inova sudah ya, sudah cukup ya jawabannya? Ya. Sudah cukup, Ibu. Selanjutnya ini ada dari Mauranada. Nah, nanti Mbak Tiara habis ini ya. Mauranada, mana Mbak Mauranada? Apakah mau dibacakan sendiri sama Mbak Maura? Mana Mbak Maura? Karena begini, saya tuh lebih kalau dibacakan sendiri, karena di sini ada proses ya, proses belajar juga untuk mengemukakan pendapat di hadapan umum. Kalau Mbak Maura nggak keberatan, silakan. Oh, ada masalah ya. Baik, saya bacakan ya. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maura dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya mohon izin bertanya, sistem tolerance ini sebelumnya dijelaskan untuk pendaftaran tanah melalui proses sertifikasi. Meskipun pendaftaran tanah ini harus memiliki bukti yang sah dan terdaftar, apa mungkin jika suatu tanah dimiliki oleh lebih dari satu orang atau biasa dikenal dengan kepemilikan ganda, yang mana hal ini bisa terjadi karena kesalahan dalam pendaftaran tanah? Apabila hal ini mungkin, apakah ada jalan keluar yang adil untuk para pemilik tanah yang sama? Saya pikir ini pertanyaannya sama ya, Mbak Maura. Dr. Yasin, ini pertanyaannya sama, tapi mungkin memang idenya datangnya berbarengan ya dengan Mbak Inova ya. Ini sudah terjawab ya Mbak Maura ya? Insya Allah sudah terjawab tadi oleh Dr. Yasin. Baik, selanjutnya kita penanya ketiga, yaitu Mbak Tiara Maharani. Dipersilakan Mbak Tiara. Mbak Tiara, silakan. Masih di mute sepertinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Erlin. Saya ingin bertanya mengenai pengembalian kepada kerajaan negeri tentang berlakunya pelanggaran syarat oleh pemilik itu, apakah hanya terhadap syarat administratif saja, ataukah ada syarat-syarat lain yang diberikan oleh negara? Kemudian saya ingin bertanya mengenai kegagalan mengusahakannya. Itu kan salah satu contoh berlakunya pelanggaran syarat oleh pemilik. Macam mana kerajaan negeri itu dapat tahu mengenai kegagalan mengusahakan terhadap suatu kepemilikan tanah? Macam itu. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Bu Tiara. Terima kasih atas soalannya. Okey, begini. Pengembalian kepada kerajaan negeri ini salah satunya adalah kegagalan itu. Kegagalan itu banyak sudutlah. Biasanya di tanah itu, okey, dalam geran atau kita kata rekod daftar itu, okey, dia ada sekatan-sekatan. Okey, katakanlah tanah itu tanah pertanian. Okey, kita belum sampai kepada nanti kita akan sampai kepada pemilikan, pemilikan jenis-jenis macam pemilikan kan. Salah satunya adalah pemilikannya adalah title-nya adalah berbentuk pertanian. Pertaniannya maka sepatutnya dia hanya gunakan untuk membuat pertanian. Yang kedua residen ataupun kita panggil bangunan. Bangunan. Yang ketiga adalah industri, tanah untuk industri. Jadi biasanya kalau di dalam geran itu dia ada dinyatakan sekatan-sekatan tertentu. Okey, pihak-pihak tidak boleh melakukan begini untuk tanah jenis ini. Okey, ataupun syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Begini. Jadi tidak boleh dilaksanakan. Okey, maksudnya tidak boleh melanggar syarat-syarat tersebut. Okey. Itu sebagaimana yang termaktub. Tapi dari sudut pelaksanaannya, penguatkuasaannya, di sini agak tidak begitu ketat. Contohnya, macam pelanggaran pembayaran cukai tanah. Okey.
walaupun ada peruntukan di dalam kanun tanah negara boleh merampas tanah tersebut, tapi pada hakikatnya, realitinya, ramai je yang tak bayar cukai, kan? Tapi tak ada pun berlaku tanah tersebut disita. Ya, di sini masih lagi ada unsur ihsan di apa pihak-pihak pelaksanaan. Mungkin kalaulah dilaksanakan secara besar-besaran, saya rasa banyak tanah-tanah atau rumah-rumah di Malaysia ni dah diambil baliklah. Sebab peruntukan itu ada. Ini dari sudut lain lah, dari sudut lain, dari sudut undang-undang ni penguatkuasaannya sepatutnya berjalan bersama dengan peruntukan yang ada. Tapi dari sudut penguatkuasaan, pelaksanaan penguatkuasaan itu dilihat di sini agak begitu longgar, longgar. Tapi lately ni kita lihat, saya lihat banyak kerajaan negeri mula mengambil langkah yang agak ketat untuk melaksanakan melakukan tindakan kepada mereka yang melanggar peraturan seperti tidak membayar cukai. Dan satu lagi, kita kena faham bahawa negeri-negeri berbeza antara satu dan lain. Ada negeri yang ketat melaksanakan undang-undang tersebut, ada negeri yang agak longgar. Jadi kita tak boleh nak katakan keseluruhannya untuk memberi keputusan untuk setiap negeri. Okey, terpulang pada negeri-negeri tadi. Di Malaysia ni ada berapa? 13 negeri. Maka dari segi pelaksanaannya pun dia mengikut pihak berkuasa negeri terbaik. Okey. Okey, terima kasih kepada Bu Tiara. Baik, terima kasih Dr. Yasin. Ini jawabannya cukup ini ya Mbak Tiara ya, insya Allah jelas ya. Ya, jelas Bu. Dari yang saya lihat mirip sekali dengan di Indonesia. Iya, ini law enforcement-nya ya Dr. Yasin. Ya, betul. Begitulah adanya, gitu. Masih berproses ya Dr. Yasin. Dan sangat bergantung juga dengan siapa yang pemimpinnya gitu yang sedang. Ya, betul Bu Rina. Ya. Ini faktor human-nya ya. Baik. Selanjutnya saya buka lagi 3 pertanyaan. Silakan. Ayo, kita masih ada waktu. Waktu kita sampai 10.30 ya. Kita gunakan sebaik-baiknya. Mumpung kita sudah berhadapan langsung dengan Dr. Yasin. Insya Allah beliau ini sumber ilmu kita yang kita susah kalau mau belajar dari internet pun kita masih butuh guru gitu untuk menjelaskan apa ini gitu. Nah, mumpung ada Dr. Yasin, silakan, ayo manfaatkan waktu kita. Mungkin Ibu Widiawati juga mau menyampaikan pertanyaan, kami persilakan, boleh Ibu. Baik, terima kasih Bu Herlinda. Salam kenal Dr. Yasin. Kenalkan saya ya Widiawati, saya juga pengajar di Hukum Agraria Indonesia. Mungkin pertanyaan saya satu. Mohon maaf mungkin kalau ada perbedaan persepsi ya karena bahasa. Cuman saya tadi ada yang menarik di sini untuk kepemilikan tanah yang sampai 99 tahun. Nah, ini apa dasar pertimbangan hukum di Kerajaan Malaysia untuk kepemilikan tanah yang sampai 99 tahun? Karena untuk di Indonesia memang ada beberapa hak atas tanah yang mempunyai jangka waktu, tapi jangka waktu paling lama hanya 30 tahun dan bisa diperpanjang. Seperti itu Dr. Yasin, terima kasih. Oke. Terima kasih ya Bu dosen dia atas pertanyaan. Okey. Berkaitan dengan persoalan tempoh 99 tahun itu, ini adalah sebagaimana yang pernah dilaksanakan sebelum munculnya Kanun Tanah Negara, yang diteruskan dalam Kanun Tanah Negara. Sebelum ini ada beberapa peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan tanah, yang ada memberikan tempoh 99 tahun, 60 tahun, 30 tahun. Sebenarnya ada 30 tahun, 60 tahun, 99 tahun, 999 tahun. Biasanya yang untuk kebiasaan untuk yang jenis pajakan negeri ini,
adalah 99 tahun. Ini yang banyak. Dan untuk melaksanakan memberikan title 99 tahun ini terpulang kepada kerajaan negeri. Contohnya, di negeri Selangor yang saya ada sekarang, yang saya tinggal sekarang, di negeri Selangor, kerajaan negeri telah membuat keputusan untuk tidak lagi mengeluarkan title tanah freehold, pegangan bebas. Jadi mana-mana tanah yang sedia ada yang terpapar freehold itu sebenarnya adalah tanah yang sebelum dilaksanakan arahan terbaru. Itu tidak boleh diubah. Tetapi bagi mana-mana tanah yang dimiliki oleh kerajaan negeri, kerajaan negeri yang memiliki tanah, bukan orang perseorangan, bagi kerajaan negeri, dia telah membuat keputusan untuk mana-mana tanah yang ada itu telah ditukar kepada state lease atau leasehold 99 tahun. Jadi kembali balik kepada ibu punya persoalan tadi. Bagi tanah yang telah ada title-nya oleh orang persendirian atau badan, kerajaan negeri tidak boleh merubah itu. Tetapi bagi tanah yang dipunyai oleh kerajaan negeri yang tiada kaitan dengan individu atau badan-badan tertentu, maka kerajaan negeri berkuasa untuk merubah, untuk menjadikan tanah itu 99 tahun atau 30 tahun atau untuk dijadikan freehold. Buat masa ini kerajaan negeri, sebab itu kalau di Selangor ini, kalau ada projek perumahan, kami sudah tahu projek perumahan ini adalah projek perumahan yang tempohnya adalah 99 tahun saja untuk tempoh mendudukinya, bagi tempoh mendudukinya. Jadi ialah harganya pun sekarang walaupun 99 tahun pun mahal juga sebenarnya. Ini sekarang pun dah, kalau biasa-biasa pun kalau untuk rumah harganya Malaysia ringgit tu dalam 500,000 lah. 400 hampir ke 500 itu rumah yang biasa-biasa. Kalau di bandar-bandar 500,000 ringgit Malaysia. Saya tak tahulah kalau Indonesia berapa ya. Setengah juta lah. Kalau di Indonesia setengah juta, juta ni 100. Jadi berkaitan dengan tempoh tadi, sekiranya tanah itu di bawah kerajaan negeri, kerajaan negeri berkuasa untuk menukar. Tetapi sekiranya tanah itu telah dimiliki secara warisan daripada awal oleh pihak-pihak individu ataupun badan-badan tertentu, maka dia tidak boleh diubah. Tak boleh diubah. Itu terpulang kepada kerajaan negeri untuk sekiranya dia berminat kepada tanah tadi, dia akan menggunakan akta pengambilan tanah untuk mengambil tanah tersebut. Tapi dia tidak boleh, saya dah ada satu grant, dalam grant tanah ini atau rekod daftar ini, saya tempohnya adalah freehold. Tiba-tiba kerajaan negeri keluar yang baru, sekarang tanah awak bukan lagi freehold, tanah awak adalah leasehold 99 tahun. Buat masa ini arahan begitu tak berlaku. Bagi tanah yang sudah sedia ada tempoh begitu, maka dibiarkan. Ataupun untuk yang telah jadi pegangan bebas, dibiarkan. Tetapi mana-mana yang di bawah kerajaan negeri, yang tidak ada kena-mengena dengan persendirian ataupun badan-badan tertentu, pemilikan mana-mana persendirian, maka kerajaan negeri boleh mempunyai kuasa untuk mengubah daripada freehold atau pegangan bebas kepada 99 tahun. Saya rasa boleh menjawab sebab dia antara negeri ni berbeza, tapi mostly kebanyakan begitulah peraturan. Saya rasa boleh menjawab Ibu Dian. Terima kasih. Bagaimana Ibu Dian? Terima kasih. Masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi saya berikan ke mahasiswa ya. Iya, sama Bu, Mungkin saya juga. Baik. Terima kasih Bu Dia, pertanyaan, dan terima kasih Dr. Yazid yang sudah menjawab, dan itu kita semua di sini jadi ikut belajar juga ya.
Baik, saya beri kesempatan. Silakan 2 lagi pertanyaan untuk kepada mahasiswa. Dipersilahkan. Ayo. Siapa yang mau bertanya lagi? Kalau bisa langsung ya. Ini sarana kita juga bicara di depan publik ya. Nah, sementara menunggu nih Mbak Dr. Yasin, saya boleh tanya ya. Bu Dia, izinnya Bu Dia, gantian. Ya, Dr. Yasin, ini tadi saya penasaran ya tentang, ini kan masih bicara prinsip ya, dasar sekali gitu ya. Ini berkaitan tentang hubungan kerajaan dengan tanah ya. Kemudian hubungan tanah dengan rakyatnya gitu ya. Nah, hubungan tanah seluruh wilayah di Malaysia dengan kerajaannya itu, kan kerajaan itu yang mempunyai kewenangan yang paling tinggi ya, negeri gitu ya. Nah, apakah itu pemilikan sifatnya pribadi atau publik, bentuknya seperti apa? Karena tentunya kerajaan sendiri punya aset-aset yang memang dengan boleh saja mereka mau menjual atau mengalihkan seperti itu. Nah, sejauh apa begitu hubungan antara kerajaan dengan tanah seluruh wilayah di daerah kerajaan itu gitu ya. Nah, itu maksud saya sampai sejauh apa begitu kalau terhadap tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat tadi, oleh rakyat gitu ya. Dengan tanah-tanah, apakah ada pemisahan begitu antara aset yang memang untuk kerajaan yang mungkin secara bisa diwariskan di dalam kerajaan itu sendiri secara turun-menurun begitu. Ataukah dari kerajaan bisa tiba-tiba semua rakyat ini mungkin 50% tanahnya mau diambil alih, kan sudah habis waktu misalnya. Diambil alih semua oleh kerajaan, kemudian itu menjadi pemilikan pribadi. Apakah bisa mungkin seperti itu atau bagaimana, Dr. Yasin? Silakan, Dr. Yasin. Bisa sambil menunggu ini. Oke, terima kasih ya Bu Dr. Linda. Berkaitan dengan hubungan kerajaan negeri dengan rakyat, okay. Hal berkaitan dengan tanah, memang kita masing-masing pihak dikawal selia oleh undang-undang yang sedia ada. Okay. Pihak kerajaan negeri tidak boleh sewenang-wenangnya untuk mengambil tanah rakyatnya sebab dikawal oleh undang-undang. Dan undang-undang yang tertinggi di Malaysia adalah Perlembagaan Persekutuan. Apa sahaja tindakan yang dibuat oleh pihak-pihak, khususnya negeri, okay, perlu melihat atau dibaca bersama dengan Perlembagaan Persekutuan. Okay. Banyak lagi peruntukan-peruntukan tertentu yang perlu kita lihat. Sebab itu setiap satu tindakan untuk menjustifikasikan tindakan kerajaan negeri terhadap tanah rakyat tadi, bukan sekadar melihat kepada undang-undang yang ada, tetapi juga melihat kepada kerangka perlembagaan tadi. Kerangka perlembagaan persekutuan. Okey? Sebagai contoh. Kalau pengambilan tanah. Pengambilan tanah sebagaimana yang dimaktubkan dalam Akta Pengambilan Tanah 1960. Tanah yang mempunyai apakah projek yang dikatakan boleh diambil? Adakah projek itu projek yang suka-suka yang boleh diambil? Tidak. Dia mesti berasaskan kepada public interest atau kegunaan awam. Yang kita sedia maklum memang diperlukan di negara tersebut, okey, dan telah dibuat perancangan awal. Bukan dia ad hoc, bidan terjun begitu. Okey, dia telah ada dia punya blueprint dalam kerajaan negeri yang perlu dibuat. Okey, kemudian baru dilaksanakan secara bertahap. Okey, katakanlah untuk membuat jalan raya. Projek untuk jalan raya tu bukan minggu ni kita bentang dalam dewan, tiba-tiba minggu depan kita terus nak ambil kerajaan dan rakyat punya tanah, bukan. Dia telah bertahun dia telah ada perancangan tersebut dan telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri. Kami ada Dewan Undangan untuk negeri, ada Dewan Undangan Negeri. Okey. Setelah diluluskan maka ada beberapa perkara yang akan dilihat, okey, untuk dilihat disiasat dan sebagainya, baru kita boleh melaksanakan
Dia bukan kata terus kita boleh laksanakan, terus kita ambil tanah tadi, terus bayar, tak ada. Bukan begitu. Jadi ada peraturan yang perlu dilaksanakan secara bertahap dan prosedur-prosedur yang agak ketat sebenarnya untuk membuat pengambilan tanah ke atas hak pemilikan individu atau badan tertentu bagi kegunaan awam. Okey, ini kita kena lihat nantilah akta pengambilan tanah, kita boleh lihatlah apa sebab-sebab apa yang membolehkan kerajaan negeri mengambil tanah tersebut. Okey. Kalau kita lihat tadi itu sebagaimana yang Dr. Arlinda mengatakan, hubungannya itu memang rapat, okey, sebab kerajaan negeri dengan rakyat berpisah tiada. Okey, dia satu, dan kerajaan negeri tidak boleh melakukan sewenang-wenangnya lah. Sebab ini untuk menjaga rakyat, sebab politik sentiasa berubah. Sekiranya kerajaan parti ini menang, dia akan laksanakan polisi dia. Okey, tetapi polisi dia tidak boleh melanggar undang-undang yang sedia ada. Mana-mana bertukarnya parti politik, dia tetap mengikut peraturan undang-undang yang telah digariskan awal. Dia tidak boleh menggunakan sewenang-wenangnya kuasa yang ada. Begitu, Bu. Dan dalam konteks untuk menyambung kembali, okey, katakanlah pajakan tanah secara pajakan negeri 99 tahun telah habis tempohnya. Di sini kembali balik kepada kerajaan negeri tanah tadi, dan biasanya sebelum sampai tempoh, pihak-pihak ini tadi telah membuat penambah untuk tambah lagi masa dan terpulang pada kerajaan negeri. Okey, kalau tidak termasuk dalam blueprint perancangan kerajaan negeri, okey, maka ada besar kemungkinan akan disambunglah. Tapi kalau tak, memang susahlah. Sebab kerajaan dah ada perancangan yang lebih awal, kan? Jadi di sini dia case by case lah, itu permintaan. Tak boleh nak kata confirm lulus ataupun confirm ditolak permintaan tersebut. Okey, terima kasih. Boleh lah. Baik, terima kasih Dr. Yasin atas penjelasannya. Jadi mau bentuknya kerajaan atau apa ya, seperti kita di Indonesia, tetap kekuasaan itu ada batasnya gitu. Tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh zalim seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya intinya ya yang bisa kita tangkap bahwa tidak ada kebebasan yang absolut seperti itu ya. Semua dalam bingkai dibatasi oleh undang-undang, peraturan begitu ya. Baik, ini kita punya waktu 6 menit lagi ya. Kalau ada yang mau, saya masih kasih kesempatan satu pertanyaan dari mahasiswa, saya silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Bu Dia mungkin sedikit? Boleh ya. Ya. Baik, mungkin kalau untuk masalah jangka waktu kita tadi sudah dijawab ya oleh Pak Dr. Yasin. Yang terkait dengan kepemilikan asing. Nah, terkait untuk kepemilikan asing tadi disebutkan ada keterbatasan untuk kepemilikan orang asing untuk kawasan-kawasan tertentu dan membutuhkan izin khusus. Nah, apakah orang asing ini memang untuk memiliki hak atas tanah, rumah di Malaysia, ini harus di kawasan-kawasan yang memang sudah ditentukan, dan izinnya seperti apa? Apakah ataukah ada persyaratan khusus bagi orang asing? Misalnya saya ingin membeli tanah di Malaysia, nah ini persyaratannya apa begitu, Pak Yasin? Dr. Yasin. Okey, terima kasih Bu Yahan atas persoalan berkenaan dengan kepemilikan asing ini. Kalau kita lihat dalam nota ni, dalam materi ni, Undang-Undang Tanah di Malaysia mempunyai peruntukan, tetapi apa yang dilihat dalam Kanun Tanah Negara adalah dalam Seksyen 433. Okey, 433. Dan pemilikan untuk warga asing ini keterbatasannya untuk kawasan-kawasan tertentu sahaja. Okey.
biasanya kalau macam projek perumahan, okey, dibenarkanlah untuk pemilikan oleh warga asing. Ya Bu, dibenarkan. Contohnya kalau kita lihat ada projek Forest City di Johor. Dan satu lagi Bu, berkaitan dengan pemilikan asing ini terletak kepada kuasa negeri masing-masing untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang lebih detail, yang lebih terperinci oleh pemilikan. Tetapi ia mesti menurut peruntukan 433 selari, okey, sejajar atau selari dengan peruntukan 433 Kanun Tanah Negara. Jadi siapa-siapa pun dari luar, dan contohnya daripada warga Indonesia untuk memiliki rumah di Malaysia adalah dibolehkan, tetapi memerlukan keizinan khusus daripada pihak berkuasa negeri. Contohnya kalau perumahan negeri itu dibina di negeri Selangor, maka perlulah melihat kepada keizinan, okey, yang dibenarkan di kawasan mana, okey, apakah perkara-perkara lain untuk membolehkan yang perlu dipenuhi yang membolehkan pihak warga asing ini memiliki tanah tersebut. Sebab itu ramai rumah tersebut, sebab itu ramai contohnya warga Singapura yang memang mempunyai kaitan sejarah yang rapat dengan Semenanjung, okey, memiliki tanah ataupun rumah di Malaysia. Dan saya rasa warga Indonesia pun ramai yang mempunyai yang membeli rumah ataupun tanah di Malaysia lah. Dia bukan suatu yang benda yang pelik, bukan suatu benda yang aneh. Dia dah menjadi kebiasaan, tetapi tertakluk kepada keizinan negeri-negeri yang berkaitan. Kalau di kawasan Selangor ada peraturan yang lebih khusus yang perlu dipenuhi, di samping perlu memenuhi peruntukan 433 Kanun Tanah Negara. Okay. Sebagai contohnya, selain daripada itu, selain daripada pemilikan secara persendirian, kilang-kilang ataupun daripada warga negara asing ini yang ingin dibina pun perlu juga memerlukan prosedur yang lebih kurang sama, memerlukan keizinan daripada pihak berkuasa yang berkaitan, dan juga untuk kawasan-kawasan tertentu, dan harganya pun berbeza daripada warga tempatan lah, dan ada limit tertentu yang boleh dibenarkan. Contohnya dulu pernah limit untuk pemilikan rumah untuk warga asing adalah untuk rumah yang berharga 500,000 dan ke atas. Tapi saya tak tahu yang terbaru ada lagi murah ke, lagi kurang daripada itu. 500, nilainya RM500,000 Malaysia dan ke atas. Ada setengah negeri mungkin ada sampai 1 juta. Ada terpulang pada negeri, tapi apa yang saya dapat maklumat, ada negeri yang mengamalkan harga nilai yang tinggi untuk rumah-rumah yang mempunyai nilai yang tinggi. Dia macam ada kategori lah harga. Untuk yang nilai kategori yang 500,000 dan ke atas yang boleh dimiliki oleh warga asing. Begitu Bu. Apa Ibu berminat ke untuk membeli rumah di Malaysia? InsyaAllah. Dialu-alukan. InsyaAllah, amin. Iya. Baik, waktu jua ini sudah pas sekali di sini Dr. Yazid, pas 10.30 ya, mungkin di sana 11.30. Baik, kita sudah berada di penghujung acara kuliah kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kuliah kita ini selesai, dan saya tidak akan menyimpulkan apa saja karena memang poin-poin yang disampaikan cukup banyak begitu, dan itu semua insya Allah memberikan gambaran kepada kita karena itu prinsip
Nah, prinsip itu kan dasar, alas gitu, yang kemudian ini yang memberikan arah kepada segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tanah yang ada di Malaysia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Yasid atas pemaparannya, kepada Ibu Dia, kepada Bapak Setiawan, dan adik-adik mahasiswa semua yang telah hadir di sini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi semangat adik-adik semua untuk mempelajari juga hukum kita sendiri gitu ya, hukum agraria kita gitu ya. Demikian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada permintaan, Bu, boleh tak kita bergambar? Okey, untuk semua student ya, kalau boleh, kalau dapat ada. Iya, ya. Kami sudah ada dokumentasi, Dr. Yasid. Nanti saya kirim ya nanti ke Dr. Yasid yang lengkap ya. Setiap sesi kita sudah ambil foto. Ini kalau sekarang di awal-awal tadi sudah ada. Kalau sekarang itu sudah banyak yang keluar karena sudah banyak yang kuliah juga di kelas yang lain. Iya. Iya, terima kasih Dr. Yasid. Oke, terima kasih ya kepada semua. InsyaAllah kita akan bertemu insyaAllah minggu depan untuk kuliah yang lain. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materinya nanti saya beri kepada Dr. Yasid. Siap, Dokter. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Dr. Erlinda. Terima kasih Dr. Yasid.